Pagi ini kita melihat satu topik daripada hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan banyaknya peluang untuk kita melakukan kebaikan. Kita telah memasuki 1/3 yang awal daripada bulan Rajab. Tinggal beberapa hari saja lagi kita akan memasuki Ramadan. Para sahabat Nabi SAW bila mendekati hari-hari yang penting ini, kelihatan kesungguhan mereka begitu nyata sekali. Sebagai contohnya, bila mereka melihat Nabi SAW tahajud, dan Nabi pada waktu siang ada zikirnya, ada amalan dirinya, maka mereka cuba untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Sehingga Rasulullah SAW telah pesan kepada mereka, khuzu min al-a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamalu hatta tamalu. Maksudnya, wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kamu sendiri. Lakukan satu amalan itu bersungguh-sungguh mengikut kemampuan kamu. Kerana Allah SWT tidak akan merasa penat sehingga kamu yang akan merasa penat. Jadi, sesuailah dengan waktu ini untuk kita melakukan sedikit muhasabah dan melihat bagaimana cara kita untuk memperbaiki amal salih yang kita lakukan. Sebab bila Allah menceritakan tentang sikap ahli iman, orang yang bertakwa ini, keadaan mereka bila memasuki syurga, Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan tak kala orang yang bertakwa itu dibawa kepada syurga Allah SWT, berkumpul-kumpulan, beramai-ramai dalam rombongan, maka berkatalah penjaga kepada syurga Allah itu, salamun 'alaikum tibtum, selamat sejahtera ke atas kamu atas kesungguhan kamu melakukan amal salih di dunia dan juga keikhlasan kamu. Maka dikatakan kepadanya, salamun alaikum tibtum, kamu telah melakukan banyak kebaikan dan kesalihan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, maka masuklah kamu dalam syurga ini yang sifatnya kekal abadi sampai bila-bila. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa kaum mukminin itu masuk syurga secara berkelompok, beramai-ramai, berombongan. Kerana penjelasan kepada perkara ini bahawa manusia ni satu makhluk yang sifatnya ijtima'i. Dipanggil sebagai manusia ni perlu kepada orang keliling untuk melakukan kebaikan. Dia tak akan mampu melakukan satu perkara itu seorang diri. Ya, maka tidak ada yang masuk syurga bersendirian. Di akhirat nanti mereka masuk syurga beramai-ramai. Jadi pintu syurga ni, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, sebenarnya ada banyak. Setengah hadis mengatakan dia memiliki 8 pintu. Kan itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, faman kana min ahli salah du'iya min babi salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babi jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah, wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam wa babi rayyan. Antara pintu yang disebut Nabi SAW ni, siapa yang kaki salat, sentiasa salat, maka dia akan dijemput memasuki syurga melalui pintu salat ini. Bagi mereka yang ahli jihad, mereka akan masuk syurga melalui pintu jihad ini. Bagi mereka yang banyak bersedekah, maka Allah akan beri mereka peluang memasuki syurga daripada pintu sedekah. Dan bagi mereka yang rajin berpuasa, puasa sunat maksudnya, kerana puasa fardu itu telah pun diwajibkan, maka dia akan masuk melalui pintu puasa. Dan pintu itu ada nama khususnya, berbeza dari pintu-pintu yang lain, namanya Ar-Rayyan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita peluang untuk melakukan amal saleh, utamanya pada bulan-bulan pilihan ini ada banyak. Saudara-saudara kita yang terkorban dalam jihad mereka di Palestin, di Syria, di Kashmir, di mana sahaja tempat mereka dianiaya,
Bahkan kat New Zealand pun mereka mati ketika sedang sembahyang. Itu juga satu bab jihad. Maka janganlah kita menafikan peluang untuk memasuki dari pintu-pintu yang lain yang begitu banyak disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya dalam bab salat ini. Jadi seseorang itu bila melakukan salat secara berterusan, maka Allah SWT menyatakan kepadanya kelebihan orang yang salat ini, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai diberi kepadanya sifat khusyuk itu, khashi'un. Ya, kita kadang-kadang merasa envy melihat gambar yang dipamerkan bahawa orang ni rajin sembahyang malam. Dan mulianya sembahyang malam yang dilakukan itu, matinya pun ketika sedang sembahyang malam. Banyak daripada ini tunjuk. Jangan kita sangkakan bahawa dia mati kebetulan dalam salat. Sebenarnya Allah yang pilih dia mati untuk berada dalam salat itu. Kerana kesungguhannya untuk bersalat sentiasa tanpa henti-henti, maka seseorang itu akan dimatikan dalam keadaan apa yang dia suka melakukannya. Maka bukan ia berlaku secara kebetulan. Ia berlaku kerana program diri yang ada, yang Allah telah tetapkan untuk dia kerana kesungguhan dia dalam melakukan perkara tersebut. Ya, tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Baik. Sebagai contoh ada hadis mengatakan 8 pintu. Misalnya riwayat Muslim daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaqqa'u fayublighu aw yusbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhulu min ayyiha sya'." Tidaklah seseorang kamu mengambil wuduk dengan sempurna lalu berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya, melainkan akan dibuka baginya pintu syurga yang 8. Dia akan masuki menerusi mana yang dia kehendaki." Dengan syarat dia melakukan ibadah-ibadah lain juga secara bersungguh-sungguh. Senang tuan? Senang ambil wuduk, isbaghul wuduk. Ambil wuduk ni lebihkan, dipanggil isbagh. Kalau kita ambil wuduk, lebihkan bahagian siku ni sekadar mungkin beberapa jengkal, lebihkan sikit supaya kita dipanggil isbagh. Isbagh ni makna mengambil dengan sempurna. Jangan ambil lebih kurang, kaki menulur juga payah, ratakan. Kerana Nabi pernah bersabda, "Wailul lil aqabi minan nar." Celaka bagi orang ambil wuduk tetapi anggota kakinya tertinggal, tidak diratakan. Kalau hari Jumaat kita melihat orang mengambil wuduk, ya Allah, begitu banyak sekali yang tak sempurna. Yang paling baik dan paling mulia sebenarnya kita ambil wuduk siap-siap dari pejabat. Kalau di rumah lah. Kerana setiap langkah yang kita lakukan itu satu sekali menghapuskan dosa, meninggikan darjat. Jadi biasakan diri kita sebelum datang ke masjid sudah berwuduk. Melainkan orang itu mungkin kena penyakit salisul baul atau sebagainya, maka dia perlu untuk bersuci sebelum dia bersembahyang balik semula, maka itu adalah dimaafkan. Tapi bagi orang muda, ambil wuduk daripada pejabat, daripada rumah sebagai contohnya. Kerana setiap langkah yang kita langkah itu dapat pahala, menghapuskan dosa, meninggikan darjat. 3 perkara. Jadi seorang yang wuduk dengan sempurna diikuti dengan kalimah yang ringkas ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Pendek kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Ataupun abduhu wa rasuluh. Jadi kita baca sedemikian, maka dibuka untuk seseorang itu pintu-pintu syurga yang 8, kata Nabi SAW. Ada yang tambah pula, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Itu hadis riwayat Tirmizi. Juga bagus untuk dibacakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas salihin. Maka orang ini dibukakan untuknya pintu-pintu syurga. Maknanya Allah redha padanya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Fathul Bari menyebut pintu ini ada banyak. Bukan saja yang 8, bahkan ada
pintu haji, pintu menahan marah, pintu membantu orang lain, pintu menghargai orang lain, pintu ahli tawakal, pintu al-ithar bil akharin, memberi keutamaan pada orang itu lebih daripada dirinya sendiri. Maka ada banyak pintu sebenarnya. Abu Abdullah Al-Qurtubi pula dalam kitabnya Tazkirah berkata bahawa pintu itu sebenarnya memang lebih dari 8. Bahkan pintu-pintu syurga sebanyak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Beliau menyebut antaranya ada 16 yang lain. Seperti contohnya pintu taubat, pintu umrah, pintu silaturahim, pintu rida atas ketentuan Allah. Dan ini adalah sesuai dengan amal mereka di dunia. Ada setengah orang mengatakan bahawa kalau kita dah pergi haji, tak payahlah pergi haji lagi. Kalau kita dah pergi umrah, tak payahlah pergi umrah lagi. Adakah betul demikian, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian? Mari kita lihat sebagai contohnya kehidupan para sahabat. Memang Rasulullah SAW menunaikan haji hanya sekali saja, umrah 3 atau 4 kali. Tapi di kalangan para sahabat, ada kalangan mereka yang melakukan ibadah haji itu puluh-puluh kali pun ada. Abdullah bin Abbas sebagai contohnya. Apakah kita boleh mengatakan, macam mana kita nak bagi penjelasan kepada hadis Nabi itu? Nabi telah menyatakan, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Umrah kepada umrah itu adalah pengampunan kepada dosa-dosa selagi orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar wajib bertaubat. Dalam hadis lain mengatakan bahawa haji 5 tahun sekali, umrah tiap-tiap tahun itu boleh menyebabkan murah rezeki sebagai contoh. Maka kita tidak bolehlah nak menghalang orang daripada melakukan kebaikan, kerana itu merupakan ibadah di sisi Allah SWT. Kalau orang itu menunaikan umrah bulan Ramadan, seolah-olah dia menunaikan ta'lu hajjatan ma'i, kata Nabi SAW. Seumpama dia mengerjakan haji bersama dengan aku, kata Rasulullah SAW. Maka ini juga ada kelebihannya. Jangan kita berburuk sangka ataupun prasangka kepada orang sedemikian dengan mengatakan seolah-olah dia tak tahu nak melakukan kebaikan. Mungkin amal sedekah yang dilakukannya jauh lebih banyak daripada seorang kita. Yang Atta' bin Abi Rabah itu seorang yang sangat mulia, yang diceritakan oleh Abu Hanifah tentang kemuliaan beliau. Atta' bin Abi Rabah ini adalah seorang anak murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Lelaki berkulit hitam dan tangannya cacat, kakinya tempang. Kalau dilihat dalam satu tempat, kelihatan seperti burung gagak yang hitam warna. Tapi Abu Hanifah berkata, marilah aku menceritakan keutamaan Atta' bin Abi Rabah ini. Iaitulah, satu hari aku melaksanakan ibadah haji, maka selesai ibadah haji aku nak bertahallul, bercukur, aku pergi kepada seorang tukang gunting rambut. Sampai kepadanya aku bertanya, berapakah harga gunting rambut? Orang gunting rambut itu berkata, anakku, kau orang muda baru buat ibadah haji, bayarlah berapa-berapa kau nak. Tak perlulah kau tahu berapa. Kau rasa patut bayar, kau bayarlah. 10 riyal lah, 20 riyal lah. Agaknya macam tu lah. Maka aku pun merasa malu bila dia cakap begitu. Bayarlah berapa kau nak bayar. Aku gembira melihat kau buat ibadah. Duduklah Abu Hanifah. Ketika duduk itu, penggunting rambut itu bertegur, menegurnya. Anakku, orang muda, engkau, masa tu Abu Hanifah masih muda, 30-an. Engkau berada di tempat yang paling mulia. Rasulullah bersabda, Rasulullah suka menghadap ke arah kiblat selagi baginda mampu. Kiblat kat depan tu Kaabah. Kenapa kau menghadap sini? Hadaplah ke kiblat tu. Abu Hanifah pun merasa malu untuk kali kedua. Dia pun mengalihkan kedudukannya menghadap ke kiblat. Dia menghulurkan kepalanya untuk dicukur itu. Maka berkata lagi tukang gunting itu, wahai orang muda, bukankah Rasulullah suka mulakan satu perkara itu dengan anggota kanannya, bahagian kanannya? Mengapa kau ulur kepala kau belah kiri? Abu Hanifah mengatakan, aku malu kali ketiga di hadapan tukang gunting rambut. Maka aku pun mengulurkan bahagian belah kanan kepadanya. Ketika duduk itu, tukang gunting masih lagi menegurku dengan berkata, orang muda, kan ke Rasulullah bersabda 2 kalimah yang ringan atas bibir, pula atas timbangan. Apa salahnya kalau kau ucapkan subhanallahil azim, subhanallah bihamdi,
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Dia boleh cakap sia-sia buat apa? Kan baik berzikir. Duduk diam, berzikir kan baik. Abu Hanifah menjadi malu buat kali keempat. Dan habis digunting, dicukur rambutnya itu, dia pun menghulurkan duit. Biasakan kadarnya begitulah, orang tu pun terima. Dia pun pergi. Tukang gunting rambut tu memanggilnya kali yang kelima. Wahai orang muda, kau baru lepas ibadah, apa salahnya kau sembahyang sunat mutlak ke, sembahyang sunat duha ke, apa ini waktu ni? 5 kali aku dimalukan di tangan seorang tukang gunting rambut. Tukang gunting rambut. Habis sembahyang sunat, aku pun berkata kepadanya, wahai tukang gunting rambut, kau ni tidak sesuai jadi tukang gunting rambut. Lebih baik kau mengajar dalam masjid haram ini. Ambil satu sudut, mengajar di situ. Pasal kau orang alim kan? Kau cakap ni bukan menampakkan kau tukang gunting rambut, kau seorang alim. Dulu mengajar lagi baik, bagilah gunting rambut ni pada orang lain. Tukang gunting itu berkata, wahai anak muda, sebenarnya aku ni bukan orang alim, tapi aku melihat sebelum ini, beberapa puluh tahun sebelum ini, seorang lelaki berkulit hitam. Orang panggil dia macam gagak hitamnya. Tangannya cacat, kakinya tempang, bongkok orangnya. Dia ini sentiasa melakukan perkara itu ketika aku mencukurnya. Siapakah orang itu? Orang itu namanya Atta' bin Abi Rabah, yang kalau dia datang pada musim haji, maka khalifah pada masa itu berkata, jangan ada seorang pun yang lain selain dia memberikan fatwa tentang haji. Dia ini telah melakukan haji sebanyak 70 kali, tuan-tuan. Poinnya yang saya nak sebut, kenapa ada orang kata tak boleh pula buat banyak kali? Ni orang saleh ni, anak murid Ibn Abbas ni melakukannya 70 kali ikut tuan guru dia, Abdullah bin Abbas tu. Maka tuan-tuan dan murid Allah sekalian, pintu-pintu syurga ada banyak. Satu dia punya pintu haji dan pintu umrah. Ya tuan-tuan hati dan dikasih sekalian. Baik. Juga pintu menunaikan hak-hak orang lain. Satu ketika dalam kurun ke-5 Hijrah, ada seorang lelaki yang bernama Abu Wafa Ali bin Umar bin Aqil rahmatullah alaihi, seorang ulama mazhab Hambali yang terkemuka. Tinggi orangnya, segak, putih kulitnya, handsome. Dia menghimpunkan dengan kebijaksanaan, keilmuan, ketakwaannya juga kekacaknya beliau. Segak. Kalau dia datang ke satu tempat, semua orang akan nampak dia. Satu hari beliau melakukan ibadah haji, dan dia berkata dia lapar yang sangat, tak makan. Miskin, dia seorang yang miskin, hidupnya zuhud. Ulama besar ini. Dia sampai di Arafah, kemudian pergi ke Muzdalifah. Ketika mengutip batu untuk dilontarkan di Mina itu, tiba-tiba oleh kerana dia memang lapar dan miskin yang masalah, dia ternampak satu kalung berwarna merah. Ibaratnya macam batu rubi lah tuan-tuan. Paling mahal tuan-tuan. Lebih mahal daripada emas belian. Cantik. Terkejut dia nampak benda itu. Lalu dalam hatinya terfikir, siapa dah tercicir ni ya? Maka kalau kamu tidak ambil, mungkin orang lain ambil. Dalam hadis mengatakan mungkin orang itu tidak amanah. Kalau kamu orang yang jujur, baik kamu ambil. Nampak satu ni kamu ambil. Nanti kalau kamu biarkan, tak mau ambil tanggungjawab, orang lain ambil, orang tidak amanah. Maka dia pun mengambil. Sekejap lagi dia pun dengar pengumuman dibuat, dan datanglah seorang lelaki tua buta bertongkat mencari, mengatakan, siapa yang jumpa kalung saya warna sekian-sekian, merah lah tu, warna yang ni nampak, yang ni pegang itu, saya nak bagi kepada dia 100 dinar. Pengumuman dia buat di tempat itu. Meraba-raba orang tu bawa tongkat, tercicir barang berharga ni itu. 100 dinar macam kita, nilainya RM150,000 tuan-tuan, nilai yang ini. Kerana 1 dinar sama dengan RM1,500. Dengan mata wang kita yang ada pada ini, 1 dinar sama dengan RM1,500. Kalilah dengan 100 berapa? Orang nampaknya orang itu orang kaya. Tolong pulangkan, saya hilang. Tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Maka tanpa berlengah lagi, Ibn Aqil yang pada masa itu sangat miskin dan perlu kepada satu bantuan, tapi mendengar saja pengumuman itu, lekas-lekas pergi pada orang itu dan menyerahkannya. Tuan, ini tuan punya ke? Dia pun apa? Nak ambil 100 dinar? Tak. La syukra al wajib. Tidak ada rasa syukur
terhadap perkara-perkara yang memang diwajibkan. Tuan-tuan, kita jaga ayah kita yang sakit, maka daripada kata lain tugasir ya jaga ayah, tak payah cakap tenggasi, ini kewajipan tau. Tuan-tuan, tak boleh kita ucap kita terima penghargaan atas benda yang wajib dilakukan. Maka Ibn Aqil, laki yang pada masa itu juga seorang muda yang saleh, mengulangkan bahan batu yang sangat berharga, bernilai mahal itu kepada orang milikinya tanpa sedikit pun imbalan balas ini. Maka peristiwa itu pun berlalu. Dia ni dari Baghdad. Jadi menjadi tradisi ulama dahulu kala mereka pergi merantau untuk mencari ilmu, mencari sanad namanya. Maka selepas musim haji itu dia pergi ke Syria, tempat namanya Halab. Tiba di Halab itu bulan puasa, hari pertama Ramadan. Tahun berikutnya. Maka dia pun duduk, orang pun nampak dia dan tahu daripada penampilannya ini bukan sebarang orang ni. Mereka bual-bual, orang Syria pun ramai orang alim. Ternyata orang tetamu yang asing ini orang alim nampaknya. Mereka pun berbincang-bincang dan membagi kepada dia tanggungjawab. Tuan Guru, boleh tak Tuan Guru jadi imam? Imam kami mati lah. Tak ada orang ganti setakat ni, mengelupah nanti. Jadi imam boleh. Dia menerima lah. Baik, insyaAllah saya cuba jadi imam. Malam pertama Ramadan dia jadi imam. Bacaannya satu masjid, rasa kagum bacaannya. Melekat orang dekat nasib mendengar bacaan. Ya, lepas sembahyang semua orang datang peluk, cium dia. Dan mereka pun mendapati dia orang alim, sayang kepadanya. Akhirnya agaknya JK masjid pun pujuk dia, Tuan Guru jadilah imam. Kami memang tak ada imam. Ni Ramadan sebulan ni tak ada orang macam Tuan Imam, Tuan Guru bacaannya, boleh tak? Dia pun jadi imam selama 30 hari Ramadan. Di samping dia menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, mencari ulama, dia pun jadi imam. Habis Ramadan datang raya. Maka semua orang sangat berpuas hati dengan dia. Terbukti sepanjang Ramadan itu dia mengendalikan jadi imam dengan baik. Mereka berkata kepada dia, Tuan Guru, nampaknya Tuan Guru orang alim, mesti kami lah duduk sini boleh. Kami ada satu cadangan kalau Tuan Guru terima. Tuan Guru dah kahwin je? Belum kahwin. Boleh tak Tuan Guru kahwin dengan seorang perempuan di kalangan kami? Anak dara ni memang perlukan suami dan ayahnya telah meninggal dunia. Maka kalau kamu kata baik, baiklah bagi aku. Nak pergi tengok, tak apa. Kamu kata baik, saya terima saja. Saya pun tak ada duit apa. Maka mereka pun mengahwinkan Ibn Aqil dengan wanita itu. Ketika mereka dalam rumah itu beberapa waktu kemudian, adalah tempohnya, tiba-tiba dia ternampak kalung yang dijumpa dekat Muzdalifah itu, tuan-tuan, yang dipulangkan kepada tuan itu. Macam cerita dongeng kan. Tapi cerita ni dibawa oleh para ulama. Para ulama ni sudut sanadnya bukan main-main, bukan macam kita cakap dongeng-dongeng, tuan-tuan. Ini yang sebut oleh Imam Az-Zahabi, seorang pakar hadis yang menulis banyak hadis dalam bukunya bertajuk Siyar Al-Alamin Nubala. Ibn Katsir, seorang ahli hadis, dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Maka dia pun tengok, macam pada tengok di mana datang kalung ni? Isinya berkata, ya abang, ini memang saya punya. Ya, boleh tak cerita sikit tentang kalung? Maka isinya bercerita, dulu ayah pergi haji. Ayah terima kalung ni daripada keluarganya orang kaya. Ayah bawa pergi mana-mana kalung. Di Mekah, lepas Arafah, di Muzdalifah, ayah saya hilang kalung. Lalu dia pun buat pengumuman. Datanglah seorang lelaki memulangkannya. Walaupun ayah tidak melihat lelaki tersebut kerana dia buta, tapi dia tidak pernah meninggalkan doanya selepas daripada lelaki itu tidak mengambil sebarang imbalan di Muzdalifah itu. Ayahnya tak pernah berhenti berdoa. Ayah saya lah, perempuan isinya berkata, tak pernah berhenti berdoa, ya Allah, kahwinkan anak aku dengan lelaki yang saleh seperti yang salehnya yang jumpa kalung ini dan pulangkan kepadaku, kerana nilainya sangat mahal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayah tak pernah tinggal doa. Selepas peristiwa haji itu, sampailah dia meninggal dunia. Oh ya ke? Maka berkatalah dia, menangis saja, saya lah orang. Ayah dia adalah imam yang telah meninggal dunia itu. Ayah tak pernah tinggalkan doa.
Tuan-tuan, kita tunaikan hajat manusia kat dunia. Cepatnya balasan dan kasih sayang Allah untuk disegerakan balasannya di dunia juga sebelum akhirat. Kerana kata para ulama, innallaha akramu min an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Maha suci Allah, Maha pemurah, Maha penyayangnya Allah itu untuk membayar balik jasamu melakukan kebaikan itu di akhirat, sedangkan dia mampu membalasnya di dunia kerana kamu telah berurusan dengan dia secara cash. Wa anta tu'amiluhu naqdan. Kamu berurusan dengan dia cash kat dunia, maknanya akhirat ada untuk kamu, tapi kat dunia lagi Allah akan mendahulukan, mempercepatkan balasan itu kerana dia Maha Kaya. Tuan-tuan boleh luaskan. Jadi menyegerakan hak manusia ni bukan saja kat dunia dapat balasan, ke akhirat besok lagi besar. Tak mampu untuk fikirkan, nangis dari dunia akhirat. Kerana kejujuran itu waktu di dalam kemiskinan yang amat sangat buat ibadah haji. Ini satu daripada pintu orang masuk syurga, iaitu menyempurnakan hak orang, menunaikannya, memenuhinya, walaupun kita berada dalam keadaan yang payah. Ini Allah puji orang beriman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi banyak dalam kehidupan kita, kalau kita bersua dengan keadaan seperti ini, bantu, cuba. Kalau kita tak boleh bantu pun cakap yang baik-baik. Ya, kalau kita nak menunaikan hajat orang, cakap yang baik-baik. Kakak, tahun ni setakat yang saya boleh bantu kak, doakan mudah-mudahan tahun depan saya boleh dapat rezeki lebih, saya nak bantu akak. Tuan ni boleh kasihan. Seorang budak lepas universiti, tak lepas universiti pun, tak habis belajar pun. Ini cerita betul tu. Beliau tak mampu nak teruskan belajar kerana ibunya seorang ibu tunggal, bapaknya meninggal dunia. Dia kena tanggung adik-adik ramai. Dia kata pada adik-adik, kamu belajarlah, abang berhenti belajar. Abang nak bekerja supaya boleh membiayai kehidupan kamu. Mak kita pun tak ada duit mana, berhenti belajar. Tuan-tuan, dia pun bekerjalah dengan satu kontraktor besar. Kerja jujur, buat kerja lebih daripada kadar yang diperlukan. Tiap-tiap kali kata pada dia, sudahlah mak, cukuplah. Tak, buatlah lebih daripada apa yang kamu dibayar. Maka lama-kelamaan kebaikan orang ni tak boleh ditutup. Macam minyak wangi lah tuan-tuan, dia pakai tentu akan keluar bau wangi ni. Najis itu ditutup bawah kapet pun tetap akan keluar bau busuk ni. Maka lama-kelamaan namanya pun dikenali satu peringkat ke peringkat sampai bos besar dengar. Maka bos pendengar banyak cerita mak ni, mana tak benda dia buat ni, masa buat mak ni. Maka mereka beritahu budak ni belajar, budak baik, budak. Mungkin dia universiti, tanya tak lulus universiti. Tak, bukan tak lulus, dia tak boleh belajar, pasal berhenti belajar. Lama-kelamaan dia pun satu hari atau ada peluang bercakap dengan bos besar. Bos, saya tengok bos biaya sangat banyak, zakat dah bayar, saya pun nak jadi macam bos, boleh tak? Boleh. Kau kerja sesungguh. Maka dia membuktikan dalam tempoh bekerja itu sehingga bosnya tengok betul dia boleh buat kerja dia. Semua benda bagi boleh buat. Ya Mat, kau nak sangat form company kan, jom buat sama-sama. Buat satu company baru, company ni support company kita, jadi support. Tapi semua projek nanti aku bagi kau survive sampai selesai. Dia pergi sembahyang kat masjid, jumpa dengan imam. Imam ni pula adalah masalah berlaku dalam keuangannya. Dia ditipu orang, katanya orang tu tipu ke tak sengaja ke, cara salah management ke, janji patut buat rumah tapi rumahnya tak siap, duitnya gone, tak ada mana yang tinggal. Orang masjid kata imam itu kena tipu. Dia tanya pada imam, kata saya bukan saya rasa kontraktor tu salah guna duit. Baiknya tuan imam ni tuan, saya rasa dia orang masjid, dia salah guna duit, dia tak pandai manage duit. Tapi yang penting, saya tak ada apa-apa yang tinggal, rumah pun tak ada, apa pun tak ada. Peristiwa berlaku kat Terengganu. Maka dia berkata pada imam, tuan imam doakan saya, kalau saya dapat projek ni dengan bos saya tu, saya buatkan untuk tuan imam rumah sebuah. Tuan-tuan, tak lama kemudian mereka pun dapatlah satu projek pasang awning di satu tempat.
Kira-kira nilai keuntungannya boleh buat rumah atau imam itu dalam 40,000, 50,000 lah. Maka dia pun seperti yang dijanjikan, jumpa tuan imam, saya nak buatkan rumah tuan imam. Saya takut nanti bagi kat orang lain nanti tak selesai. Boleh tak saya pantau, saya buat. Buat siap. Mulai hari itu sentiasa imam itu doakan untuk dia tuan. Sekarang jadi usahawan besar, perniagaan besar, construction, buat bangunan, buat apa semua. Ya. Jadi kita ni dalam konteks kehidupan banyak cerita semikian yang kita dengar. Benar sabda Nabi SAW. Ya, yang katakan oleh para ulama tadi, innallaha akram min an yu'adilaka taqsitan wa anta tu'amiluhu naqdan. Allah Taala Maha Mulia. Jangan kamu pandang kamu buat baik itu ke akhirat, dia sudah dapat lagi bila mati kita pun tak tahu. Tak, kat dunia lagi Allah bagi. Tapi jadikan usaha kamu itu ikhlas, bersungguh-sungguh, dan cakaplah pada orang salih. Kerana bercakap dengan mereka merupakan rawatan kepada hati yang penyakit. Tuan Imam, tolong Tuan Imam, saya ni tersepit dah. Kadang sekarang tersepit, susah. Banyak cerita semikian kita boleh tengok berlaku keliling kita, tuan-tuan yang boleh dikasih. Cakap pada mak kita, cakap pada orang-orang salih keliling kita. InsyaAllah doanya didengari Allah SWT. Walaupun dia tak berjaya macam kita, kerana dia tidak layak untuk mentadbir harta macam kita layak. Allah bagi setiap orang kali kelebihannya, jangan nafikan. Dan kita kata pula, oh tuan imam ni doa pandai, tapi dia tak kaya pun. Sebab dia tak pandai, mungkin dia tak pandai berusaha harta macam tuan. Mungkin dia tidak mahu, kita pun tidak tahu. Ada orang dia tidak mahu jadi kaya, macam Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, macam Ali karramallahu wajhah. Mereka ini tidak mahu jadi kaya. Dia mahu hidupnya sederhana. Baik tuan yang mulia Allah sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi telah menyatakan, waladhi nafsu Muhammadin biyadi, inna ma bainal misra'ini min masair jannah la kama baina Makkah wa Hajar atau kama baina Makkah wa Busra. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Ini satu bentuk cara sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bersumpah dengan nama Allah SWT. Tapi nak menceritakan penekanan yang diberikan Nabi SAW, pintu syurga ini luasnya seperti Mekah dengan Hajar, ataupun Mekah dengan Busra. Mekah ke Busra ni maknanya daripada Mekah menuju ke negara Syam, Syria. Besar tuan-tuan. Kita naik bas dari Mekah menuju ke Madinah itu berapa jam nak sampai? 500 km. Tapi jarak yang dimaksudkan ni 1000 km tuan-tuan. 1000 batu, bukan 1000 km, 1000 batu. Kerana Mekah ke Jordan dah lebih kurang 1000 km. Jordan ke Syria lagi 1000 km. 2000 km, 1000 batu tuan-tuan. Itu sebab ahli akhirat jarang-jarang kita jumpa yang mengumpat dan juga mencela satu sama lain. Jarang-jarang. Kerana orang yang ceritakan akhirat, tak kira dia engineer ke, dia kontraktor ke, dia imam ke, dia doktor ke, dia ustaz ke. Orang yang jalan matlamatnya ke akhirat, dia tak akan rasa dengki dengan orang lain. Kerana pintu akhirat itu terlalu luas, terlalu besar. Kita takkan bersisir dengan orang, berlanggar dengannya untuk masuk. Tetapi pintu kat dunia ini, pintu ini sempit. Harta dunia ini sedikit nak dibandingkan dengan kelebihan akhirat. Maka kita akan berjumpa orang yang bertarung kerana dunia, saling benci, membenci satu sama lain, menyebut yang bukan-bukan terhadap rivalnya, kompetitornya, kerana mereka competition itu berlaku dalam ruang yang kecil dibandingkan dengan ruang keakhirat yang sangat besar. Ya, jarang-jarang kita jumpa ahli akhirat akan menceritakan keaiban ahli akhirat yang lain. Jarang. Kalau dia berkata satu keaiban terhadap orang lain, percayalah sebenarnya hatinya bertaut dengan dunia untuk menyebabkan dia tidak sedang dengan melihat kejayaan orang lain. Itu asasnya. Banyaknya pintu-pintu syurga memberi isyarat kepada banyaknya pintu-pintu kebaikan yang boleh bawa kita ke syurga. Sebab itu Nabi telah menggariskan al-iman bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna syu'batan fa afdaluha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun al-iman. Nabi telah mempertegaskan lagi bahawa peluang melakukan kebaikan ini pada pintu-pintu ataupun syu'bah ataupun cabang-cabang iman. Itu Nabi bersabda bahawa cabang-cabang iman ini lebih daripada 70 ataupun lebih daripada 60. Menunjukkan kepada kita peluang melakukan kebaikan ini sebanyak angka itulah. Maka datang para ulama untuk menyebut 60 atau 70 tu, contohnya Al-Imam Al-Baihaqi menamakan kitabnya Syu'abul Iman. Peluang-peluang untuk melakukan kebaikan ini
bermula dengan la ilaha illallah, dan yang paling lemah sekali adalah imatatul adza anit tariq, iaitu membuang satu yang membahayakan orang di perjalanan, dalam perjalanan. Setengah ulama moden macam Syekh Dr. Muhammad Imarah berkata, kita ni tak perasan sebenarnya membuang sampah di tempat yang betul adalah satu cabang daripada iman sebenarnya. Kan? Kita ini buang sampah. Kalau kat Jepun sana mereka nak buang sampah, plastik kuah terjana itu dibasuhnya, sehingga tong sampah mereka yang kering ke yang basah ke semuanya tak berbau. Kalau lalu lori sampah itu, orang Jepun daripada anak-anaknya diajar untuk tunduk. Sayang kat lori sampah tu, tak ada lori sampah tu kotor tempat kita. Macam ada buat kan? Ada buat. Membahagi-bahagikan sampah ni rupa-rupanya sebahagian daripada iman tau, supaya negara tidak kotor. Dan kita pandang tengok orang bawa lori sampah dia pengotor, geli, jijik. Kalau tak ada dia, bersih tak negara kita soalan. Rupa-rupanya Nabi telah menyebut 1400 tahun yang lampau bahawa kebersihan satu cabang daripada iman. Nabi tak adalah nak explain lanjut. Ini pandai-pandai kita lah untuk fikir, menggunakan akal fikiran sebagai contohnya. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia buat kajian 40 negara yang paling best untuk stay dalam dunia tahu. Antara karakter, kualiti, prinsip yang letak itu kebersihan. Negara yang top 10, 10 tu, mereka nampak sampah pun kutip masuk dalam kocik. Tuan-tuan dimuliakan sekalian. Bayangkan kalau lebuh raya utara selatan kita tak ada pembersihan, kotor, jadi tempat buang sampah. Ya, kita berkata bahawa melakukan kotoran ni bukan orang kita, orang asing datang ke negara kita. Tak, orang kita pun kadang-kadang tak jaga kebersihan. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, dia datang ke masjid macam ni kan, singgah, dah letak sembahyang, pampers anak dia tinggal je dalam bilik air. Apa punya manusia? Dia masih senang ke nak cari tempat pembersihan, pembersihan dan sebagainya? Kesusah nak cari kaki tangan yang boleh buat kerja demikian. Apa salahnya kalau pampers itu dibuang di tempat selain daripada masjid? Kan? Jangan kita buat tuan-tuan kerja ni, tuan berhenti kat masjid, tinggalkan pampers anak bau najis kat situ. Satu tandas bau busuk. Kerana masjid kebanyakannya tak dapat nak cari orang untuk bersihkan itu semua. Pada suasana sekarang semua nak jadi bos, tak nak kerja bawah-bawah ni. Betul tak? Kalau kita datang ke masjid, kita tahu kita berhenti buang air kecil, mana-mana masjid lah. Apa salahnya kalau kita hulurkan RM5 ke RM10 ke dalam tabung masukkan? Allah, minta maaf, aku datang ni buang air kecil ni, masukkan duit. Kan tuan-tuan? Orang-orang masjid ni baik-baik, orang saleh. Ada banyak masjid di tempat perhentian. Orang berhenti hari raya terutamanya. Orang datang majlis kahwin contohnya. Kotor masjid lepas itu, dia tak ada rasa tanggungjawab. Dia cekik masjid, buka pintu seluar saja. Datang ke masjid, datang. Macam-macam program mereka adakan, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang segelintir orang datang ke masjid ni tak ada rasa tanggungjawab. Sedangkan ini iman tuan-tuan. Ini iman ni. Kadang-kadang dia pergi ke satu tempat itu, tong sampah memang disediakan. Kalau dia terpaksa buang pun pampers itu buanglah kata. Tong sampah yang maknanya yang orang ambil, bukan ditinggal dalam bilik air, ditinggal je dalam bilik air. Apa punya orang manusia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, orang sedemikian imannya. Kalau Nabi sebut itu iman paling rendah, takut dia tak ada iman tuan-tuan Nabi. Begitu ya. Baik. Dan terakhir sekali, setiap daripada kita digesa untuk mengambil satu daripada amalan baik yang kita mampu untuk lakukan itu, dan kita konsisten melakukannya. Kita tak mampu jihad macam orang dekat Palestin, tak mengapa, banyakkan sembahyang sunat. Kita tak mampu sembahyang sunat sebab kita punya ibu ayah untuk kita jaga yang uzur dekat rumah, orang lain tak mampu menguruskannya. Buat yang sebaik mungkin, jangan sampai kita dimarahi oleh mereka. Cuba penuhi kehendak mereka sedaya upaya. Kalau kita tak punya ibu ayah untuk kita jaga, rajin-rajinkan diri kita bangun tahajud sembahyang, supaya kita besok dapat akhirat, masuk pintu syurga melalui pintu tahajud nama. Kalau kita tak mampu buat itu semua, tapi kita boleh bertahan puasa, cuba banyakkan puasa yang kita mampu. Kalau kita orang kaya, kita tak mampu buat itu semua, banyak hambatannya, banyak tanggungjawabnya, maka cuba kita sedekah. Maka inilah dia pintu-pintu yang akan menyebabkan seorang itu layak untuk memasukinya. Dan terakhir sekali tuan-tuan, satu hari dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim,
Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada tak manusia di akhirat nanti dia akan dipanggil masuk daripada pintu-pintu syurga itu keseluruhannya? Jawapan Nabi, ada. Aku mengharapkan engkaulah salah seorang daripada punya kaya akhirat. Abu Bakar ni akaun akhiratnya, tuan-tuan. Bayangkan Masjid Nabawi yang kita pergi sembahyang itu, sebahagian tanah itu tanah wakaf Abu Bakar. Ya, Abu Bakar, Nabi telah menyatakan bahawa dia akan masuki syurga menerusi mana-mana pintu yang dia kehendaki, kerana semua pintu itu memang dia qualified. Baik tuan, sama-samalah kita mohon kepada Allah SWT. Ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada Asma binti Umais radhiyallahu anha, sahabiah yang mulia ni. Cuba tuan-tuan dengar doa ni ikut Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaka, wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dengan terakhir itu boleh ingat kan? Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap kali kamu rasa susah nak buat ibadah, amalkan doa ini, pesan Nabi SAW kepada Asma binti Umais dalam hadis sahih riwayat Ahmad. Allahumma lakal hamdu, wa ilaikal mushtaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Ya Allah, bagimu semua pujian dan kepadamu lah pengaduan. Mustaka ni ejaan dia alif lam mim sin ta kaf ya yang tidak ada titik itu. Macam Musa, Isa, itu dipanggil alif maksura. Ya yang tak ada titik itu dipanggil alif sebenarnya. Wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Musta'an tu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi musta'an tu tempat minta tolong, nasta'in kami minta tolong kepadamu. Wa antal musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya melainkan dengan kehendak-Mu juga membenarkannya, wahai Tuhan. Setiap kali kita rasa penat, susah, nak buat baik, rasa tergendala, terbantut, lemah semangat, bacalah doa ni. InsyaAllah kamu akan keluar daripada hambatan-hambatan dan juga halangan-halangan itu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah. Allahumma fil lana wa lana wal walidina warhamhum kama rabbana saghara wa ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma